Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hana pagi ni di showroom Al-Quran pertama di Malaysia. Okay, so insyaAllah hari ni hari terakhir kan arah hijrah live bersama Hana. Okay, pada minggu ni insyaAllah. So okay, so sebelah Hana start, insyaAllah Hana ajar ramai-ramai untuk yang pada di Facebook Arahan Hijrah boleh ramai-ramai share. Okey, yang Hana akan share mengenai hari ni adalah mengenai amalan yang kita boleh buat ataupun sunnah semasa hari raya Aidilfitri. Okey, since kita belum raya lagi, tapi just to share kan sunnah hari raya Aidilfitri, sebab anything yang kita buat mengikut sunnah Nabi SAW, kita akan dapat pahala yang banyak kan, daripada kita do something yang tak ada, yang it's not sunnah kan. Nanti kita buat sesuatu yang ianya sunnah. Waalaikumsalam Kak Ella. Okay, Kak Ella nanti Hana reply message. Okay. Okay, so so sebelum kita start, insyaAllah yang nak ajar ramai-ramai untuk tahu kita punya update terkini di Arahan Hijrah, boleh sama-sama subscribe kita punya YouTube channel, okay, Arahan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, boleh like, boleh subscribe dan boleh share ramai-ramai. Okay, dan juga kita punya Telegram. Okay, kita punya Telegram Arahan Hijrah Global sendiri, Berhad. Okay, so boleh follow kedua kita punya sumber tu untuk dapat update terkini, insyaAllah. Okay, so untuk hari ni insyaAllah Hana akan tagkan topik kita sunnah hari raya Aidilfitri. Okay, so since esok kita punya raya, insyaAllah kita boleh sama-sama amalkan. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okay, so okay, so kita tengok tak banyak sangat sunnah yang akan share lah. Ada 10 saja. So yang boleh stay sampai habis, insyaAllah kita stay. Kita jadikan raya Aidilfitri kita pada tahun ni, so kita banyak masa kan, kita banyak masa, so tak ada alasan untuk kita melupakan sunnah. Walaupun it's COVID time, kita still boleh amalkan sunnah ni di rumah, insyaAllah. Okay, so yang pertama adalah mandi sunat hari raya. Okay, mandi sunat hari raya. Okay, maksudnya bila kita bangun je time subuh tu, yang kita boleh buat, yang kita boleh ingat dulu adalah mandi sunat hari raya. Okay, disunatkan melakukan mandi sunat hari raya Aidilfitri. Pada yang tak pernah buat, boleh buat kali ni. Sebab dah tahu kan, so boleh buat. So apa niat yang kita boleh lakukan adalah nawaitul ghusla li'aidilfitri sunnatan lillahi ta'ala, ataupun dalam bahasa Melayu dia, nak cakap bahasa Melayu boleh, ni adalah hati sajaku mandi sunat hari raya Aidilfitri kerana Allah SWT. So kita dah dapat pahala dah dekat situ. Dengan mandi sahaja kita dapat pahala. Kan? So apa sunnah? Reward sunnah kan sangat banyak daripada kita buat tanpa niat. Dengan niat kita akan dapat free saja pahala sunnah. Okay, yang kedua adalah menjamah makanan sebelum keluar solat. Macam tahun ni kita tak boleh ke masjid untuk solat Aidilfitri, tapi sebelum kita solat Aidilfitri berjemaah di rumah kan. Kalau ada yang buat berjemaah di rumah, alhamdulillah, kita boleh jamah makanan dulu sebelum kita solat sunnah Aidilfitri. Okay, ia berdasarkan hadis dari Anas
dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada Aidilfitri sehinggalah baginda memakan beberapa tamar. Baginda memakannya dengan bilangan ganjil. So wallahu alam, dia tak tulis kat sini. Ia adalah riwayat Bukhari. Wallahu alam, Nabi SAW makan satu pun adalah ganjil, 3 ke 7, 5, itu adalah nama lembu ganjil kan. Nabi SAW jamah sedikit makanan pada sebelum Nabi SAW keluar untuk solat Aidilfitri. Okay. Yang ketiga, so bagi kita untuk follow sunnah yang kedua ni kan, since tak boleh pergi masjid ataupun surau, kita makan dulu sebelum kita berjemaah dekat rumah kan, ataupun bila kita solat sunat Aidilfitri, kita jamah dulu makanan. Tapi janganlah jamah duduk tak bangun-bangun kan, lupa dah solat sunat Aidilfitri. Okay. Yang ketiga adalah kita memperbanyakkan takbir. So banyakkan takbir ni kita mula selepas maghrib hari ni lah, kan, betul lah hari ni. So lepas kita habis je berbuka untuk malam ni, jangan nak hura-huri sangat lah kan. Kita masak-masak juga untuk raya, kita raikan Aidilfitri, sebab tu adalah kan kita dituntutkan untuk kita raikan Aidilfitri selepas habis Ramadan, betul tak? Okay, tapi kita kena ingat juga malam Aidilfitri adalah malam yang sangat mustajab. Maksudnya apabila kita berdoa kan, pada malam tu insya-Allah doa kita akan dimakbulkan, hajat kita akan dimakbulkan. Sebab malam tu kan hanya orang-orang yang terpilih oleh Allah SWT yang akan duduk beribadat. Sebab apa? Sebab normally kan, logically kalau kita malam raya je, ramai sangat yang sibuk dengan makan-makan, sibuk dengan masak-masak, kan, main bunga api lah, etc. kan. Tapi orang yang Allah SWT pilih untuk malam tu beribadat sangat beruntung. Sangat beruntung sebab malam tu adalah malam ni adalah malam mustajabul doa kan. Bila kita doa, kita hajat apa saja yang kita nak, insya-Allah Taala akan makbulkan. Okay, sebab tu lah kita kena memperbanyakkan takbir. Bila kita takbir, maksudnya kita memuji Allah SWT. Allah SWT suka kan bila kita memuji. Okay, so sunnah untuk kita bertakbir dimulakan selepas maghrib hari terakhir berpuasa, maksudnya pada malam ini, sehingga selesai solat sunnah Aidilfitri. Okay, maksudnya tengah masak tu kita sambil-sambil takbir. Kalau tak buka kalau tak hafal, kita buka audio ataupun sekarang banyak kan radio dekat televisyen, banyak yang selalu pasang takbir kan. So kita boleh ikut. Sebab tu sama dalam masa yang sama ingatkan kita juga untuk bertakbir. Okay. So bila time dia adalah selepas maghrib hari ini sehingga solat sunat Aidilfitri, sehingga selesai solat sunat Aidilfitri. Okay. Ad-Darqutni, ini adalah salah seorang sahabat. Okay. Ad-Darqutni melaporkan bahawa apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhu keluar di hari raya Aidilfitri, beliau akan berterusan bertakbir sehinggalah imam keluar untuk mengimamkan solat hari raya kan. Maksudnya daripada hari terakhir Ramadan, Umar radhiyallahu anhu bertakbir sehinggalah keesokannya bila solat sunat Aidilfitri kan, Hadrat Umar radhiyallahu anhu bertakbir sahaja sehingga imam keluar untuk mengimamkan solat sunat Aidilfitri. Okay, so nak tunjuk macam mana sahabat-sahabat kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so apa lagi sunnah yang kita boleh lakukan adalah, okay, ingat yang pertama mandi sunnah hari raya. Yang kedua, menjamah makanan sebelum kita keluar solat sunnah Aidilfitri. Yang ketiga, memperbanyakkan takbir. Okay, yang keempat, saling mendoakan antara satu sama lain. Okay, pada hari kemenangan ini, so seperti mana kita tahu kan, hari raya Aidilfitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam. Banyak mengucapkan selamat
Okay, dan saling mendoakan antara satu sama lain. So apa doa yang kita boleh doakan antara satu sama lain? Sekali kita jumpa kita punya saudara, ataupun sekarang tak boleh jumpa, kita sama-sama mendoakan. Sekarang kebanyakan teknologi, kita boleh video call ramai-ramai, kita boleh Skype ke Google Meet, apa lagi banyak kan jenis video calls kan. So kita boleh mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. This is yang kita selalu dengarkan, taqabbalallahu minna wa minkum, bermaksud semoga Allah menerima amalan dan ibadat kita di bulan Ramadan. Okay, maksud kita mendoakan antara satu sama lain. Taqabbalallah, maksud taqabbalallah adalah semoga Allah Ta'ala menerima, dan minna wa minkum. Minna wa minkum ni kita mendoakan antara satu sama lain. Okay, so bila kita and then apa lagi okay, sunnah untuk kita mendoakan antara satu sama lain dengan doa ini, taqabbalallahu minna wa minkum. So dekat point ni, apa yang kita boleh amalkan pada zaman kita kena COVID ni adalah set one point untuk kita video call dengan kita punya families kan. Sebab since kita tak boleh keluar ataupun ziarah walaupun terdekat kan, so kita set one time untuk kita video calls dengan kita punya family, and then doakan each other, minta maaf kan. So kita boleh set one time insyaAllah. Kelima adalah berjalan kaki menuju ke masjid. Okay, so ni adalah sunnah kebiasaannya lah. Bila kita kebiasaannya kalau kita solat sunnah Aidilfitri, kita solat di masjid kan. So apa sunnah dia adalah berjalan kaki menuju ke masjid. Okay, bawa seisi keluarga menuju ke masjid. Ini bagi menghidupkan syiar Islam selain mendidik anak dari kecil. Okay, termasuk sunnah iaitu engkau berjalan kaki menuju tempat salat hari raya dan makan sesuatu sebelum berangkat. Okay, so ini adalah salah satu sunnah apabila insyaAllah kita done with the COVID kan. So bila kita jalan ke masjid, kita berjalan kaki. So pilihlah masjid yang terdekat dengan rumah kita. Okay, yang jauh janganlah jalan kaki pula kan. Mungkin boleh parking jauh dan kita jalan, insyaAllah dapat pahala juga. Okay, yang keenam adalah menunaikan salat sunnah Aidilfitri. Okay, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya Aidilfitri kemudian terus mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Okay, so sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW selepas Nabi SAW tadi kan makan menjamah sebelum keluar daripada rumah, Nabi SAW terus mengerjakan solat sunat 2 rakaat. Okay? Baginda tidak mengerjakan sebarang solat sebelum dan sesudahnya. So maksudnya hanya 2 rakaat lah. Okay, so solat sunat Aidilfitri hanya 2 rakaat. Okay, so dekat sini dah ada share kan macam mana nak solat sunat Aidilfitri. Kalau kita tak dapat lakukan di masjid ataupun surau, kita boleh buat sendiri dengan families. Okay, ajaklah kita punya kan, kalau ada yang ada anak lelaki, boleh ajak anak lelaki. Kita ajak kita punya husbands kan. So antara kaifiat tu maksudnya cara menunaikan solat sunat Aidilfitri dimulakan dengan niat. So ni untuk kita revive balik. Sebab dah setahun berlalu tak solat sunat Aidilfitri, so kita revive balik cara untuk melakukan solat sunat Aidilfitri. Okay, so apa niat dia? Sahaja aku solat sunat Aidilfitri 2 rakaat tunai. Okay, mengikut imam, jika kita mengikut imam kerana Allah Subhanahu Taala. Okay, so tu je niat dia. Sahaja aku solat sunat Aidilfitri mengikut 2 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Subhanahu Taala. So pada rakaat pertama imam akan mengangkat takbir. Okay. Okay, so berapa takbir yang imam akan buat adalah 7 kali. So siapa yang pernah melakukan salat sunat Aidilfitri kena revise balik kan, macam mana solat sunat Aidilfitri. Okay, so pada rakaat pertama imam akan mengangkat takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, dengan maksudnya lepas niat saja aku salat sunat Aidilfitri 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Subhanahu Taala,
Kerana kita angkat tangan, okay, takbiratul ihram, okay, kemudian disusuli 7 takbir. Okay, so setiap takbir tu apa yang kita boleh baca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, so setiap kali selang satu takbir kan 7 kali takbir, selang satu takbir kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okay, kemudian rukuk dan sujud seperti biasa. Seterusnya imam akan berdiri dan mengangkat 5 kali takbir. Pada selang takbir itu baca tasbih yang sama selesai solat dengan khutbah hari raya. Okay, maksudnya pada rakaat pertama, okay, pada rakaat yang pertama kita baca kita baca takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, 7 takbir. Kemudian kita rukuk, sujud, okay, yang sama. Kemudian kita bangun. Untuk rakaat yang kedua kita mengangkat takbir 5 kali pula. Tadi yang pertama 7 kali, yang kedua adalah 5 kali, and then kita baca takbir yang sama. Okey, dalam kita punya takbir tu. Okay, and then selesai solat Aidilfitri dengan khutbah hari raya. Okay, yang ketujuh adalah untuk lebih lanjut kan tentang kafiyah ataupun cara solat sunnah Aidilfitri, boleh rujuk kan kat mana-mana yang ustaz ataupun ustazah kalian lah. Okay, yang ketujuh adalah menukar jalan ke tempat salat. Okay, ini pun adalah salah satu sunnah. Kita digalakkan menggunakan jalan yang berbeza untuk pergi dan pulang dari tempat salat. Okay, siapa yang pernah dengar ni? Okay, ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang menyebut bahawa Nabi SAW biasanya menukar atau berbeza jalan pergi dan pulang apabila di hari raya. Riwayat Al-Bukhari. Okay, bermaksud kat sini contoh kita pergi ke masjid ataupun ke surau, kita pergi jalan A. Nak balik kita pergi ikut jalan B. Okay, maksudnya bila kita pergi tu jangan pergi jalan A balik pun jalan A. Kita pergi jalan A balik jalan B. So tu adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Yang ke-8 adalah memakai pakaian terbaik. So semua ada baju raya ke? Hana tak beli pun baju raya tahun ni. Kalau berkesempatan hari ni insya-Allah nak beli baju raya. Okay, pada hari raya ini kita digalakkan memakai pakaian terbaik. Tapi tak boleh pergi mall dah kan sekarang, semua mall tutup. Okay, pada hari raya ini kita digalakkan memakai pakaian terbaik. Okay, so ini adalah salah satu sunnah yang ramai orang salah anggap maybe. Okay, setiap kali hari raya memang kita disunahkan untuk pakai pakaian terbaik. So dekat sini ditulis pakaian terbaik tidak semestinya yang baru dibeli. Kan? Pakaian terbaik tidak semestinya pakaian yang baru dibeli. Okay, pakaian terbaik adalah pakaian yang istimewa yang kita rasa macam baju ni istimewa bagi kita. Dan kita pakai baju tu. Okay, Rasulullah SAW menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wangian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya. Okay, hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW menyuruh kami agar memakai pakaian terbaik dan wangian terbaik yang kami memiliki pada hari raya. Okay, so dekat sini walaupun tak beli baju raya kan, so sunnah dia bukan beli baju raya. Okay, sunnah dia bukan untuk kita beli baju raya, sunnah beli baju raya baru. Okay, sunnah dia adalah untuk kita pakai pakaian terbaik. Okay, pakaian kita rasa bila pakai ni rasa best, selesa. Tu adalah pakaian terbaik, bersih. Okay, dan juga wangian yang terbaik. Okay, yang ke-9 adalah wangian terbaik yang special yang kita rasa macam sayangnya nak pakai. Mungkin wangian mahal ke, wangian favorite kita ke kan. Okay, yang ke-9. Yang ke-9 adalah saling menziarahi dan merapatkan silaturahim, which is kita tak boleh buat, lakukan sekarang.
Okay, ambil kesempatan saling ziarah menziarahi, ucapkan selamat dan saling mendoakan. Banyakkan senyuman, hari raya adalah hari kemenangan umat Islam. So dekat sini macam Hana share tadi kan, set one time untuk kita video calls with all the families kan, kita video call dengan all families, spend time, senyum antara satu sama lain, saling mendoakan, saling bermaaf-maafan. Okay, yang ke-10 adalah hadis mengatakan amalan yang amalan yang ke-9 tadi, saling menziarahi dan merapatkan silaturahim. Amalan ini diambil bersempena hadis Nabi SAW, barang siapa yang suka untuk diperluaskan baginya rezeki. Kalau kita nak, kita punya Waalaikumsalam bendera custom murah. Wow. Okay, sesiapa yang nak rezeki diperluaskan dan ditangguhkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan persaudaraannya. Maksudnya bila kita nak rezeki murah, kita nak umur panjang, kita eratkan silaturahim. Jangan ada pertelingkahan, jangan ada gaduh-gaduh dengan family. Itu pun akan efek juga kita punya rezeki, especially kita punya parents kan. So untuk hadis ni bukan specifically untuk ialah riwayat Bukhari dan Muslim. So untuk hadis ni bukan sahaja kita boleh apply pada bulan raya kan, bukan bulan Aidilfitri saja. Every time kita kena jaga benda ni kan. So every time kita rasa kita gaduh dengan someone, ingat bahawa rezeki tak masuk kalau kita bergaduh dengan someone, kita tak puas hati dengan someone, tapi kita bermusuh dengan someone kan. So berbaik dengan semua orang. Okay, nak murah rezeki, nak umur panjang, kita eratkan silaturahim. Tu je key dia. Sebab for example macam Hana minat business kan. Every time kalau pergi any khusus business ke apa-apa kan, mesti mereka akan bagi tahu ataupun remindkan kita jaga silaturahim. Tu saja yang mereka selalu tekankan kan, jaga silaturahim. Sebab tu yang akan efek kita punya rezeki actually. Okay, sebab and that is apa yang Islam tuntutkan untuk kita sentiasa baik kan. Waalaikumsalam. Okay, yang ke-10 adalah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Okay, ini puasa 6 kita panggil kan. Ini adalah Hana punya target Hana punya target tahun ni untuk puasa sunat 6 hari. Maksudnya kedua Syawal tu Hana nak start dah, insyaAllah, supaya nanti tak payah banyak gantian bagi wanita. Selesai berhari raya ada satu tawaran istimewa kan, puasa 6 hari tapi pahalanya macam puasa setahun kan. Kita puasa 6 hari tapi pahalanya macam puasa. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi, maksudnya lepas puasa bulan Ramadan kita hari raya pertama tak boleh haram puasa hari yang kedua. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia telah berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah hadis yang sahih. So ada banyak pendapat kan. Ada ulama yang mengatakan dalam bulan Syawal tu kita boleh berpuasa 6 hari kan, tak kisahlah selang-seli kan, tak kisahlah selang-seli ataupun nak berpanjangan 6 hari tu. Tapi dalam masa dalam bulan Syawal kan. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan hari kedua puasa sehingga 6 hari berpuasa 6 hari Syawal tu kita berpuasa, tu dikira puasa 6. Allahualam. Semua kita boleh follow insyaAllah. So itu adalah hari raya, hari yang istimewa buat umat Islam. Sebab selepas kita berpuasa 30 hari, kita bermujahadah, kita dikurniakan hari kemenangan. Macam dulu, sahabat-sahabat dulu, actually hari raya Aidilfitri ni adalah salah satu sunnah yang kita ikut. Sebab apa? Sebab masa zaman dahululah kan, sebelum kita
zaman dahulu, zaman sahabat-sahabat dulu, para sahabat dia bermujahadah kan, berpuasa, tapi pada masa yang sama sahabat-sahabat berpuasa kan. Masa apa yang cakap ni, okay, mereka berpuasa, pada yang sama mereka berperang. Sebab tu bila satu Syawal kita kena raikan hari kemenangan, hari kemenangan para sahabat ni. Okay, sebab tu adalah sunnah untuk kita berhari raya, untuk kita tak puasa pada 1 Syawal. Okay. Okay, so insyaAllah. Waalaikumsalam Nur Badri Nasafia. Okay, so insyaAllah kita kita niat untuk kita ikut semua sunnah Nabi SAW semasa Aidilfitri ni. Yang pertama tadi Ana sebut mandi sunnah hari raya, yang kedua menjamah makanan sebelum keluar solat atau sebelum mendirikan salat sunnah Aidilfitri, ketiga memperbanyakkan takbir, keempat saling mendoakan antara satu sama lain dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, kelima berjalan kaki menuju ke masjid, keenam menunaikan solat sunnah Aidilfitri, yang ketujuh menukar jalan ke tempat solat. Okay, maksudnya bila kita pergi masjid kita ikut jalan A, yang balik kita ikut jalan B. Okay, yang ke-8 ada memakai pakaian terbaik. Tak semestinya pakaian yang baru, tapi kita boleh pakai pakaian yang kita rasa kita jarang pakai, maybe baju tu cantik sangat, so kita boleh pakai pakaian tu. Yang ke-9 saling menziarahi dan merapatkan silaturahim. Yang ni kita tak boleh buat sekarang di Malaysia, tapi kita boleh video call, kita boleh rapatkan silaturahim, minta maaf antara salah satu sama satu lain. Okay. Yang ke-10 adalah kita puasa sunat 6 hari, okay, di bulan Syawal. So insyaAllah Hana ambil kesempatan ini untuk Hana minta maaf, okay, pada all customers yang pernah berurusan dengan Hana, okay, secara langsung ataupun tak langsung. Ada yang datang showroom, ada yang just by WhatsApp. Okay, kalau ada yang tersinggung perasaan kan, kadang balas message, tapi ada customer yang tak faham, tapi effect juga customer lain, minta maaf. Okay, so Ana doakan semoga semua dimurahkan rezeki, Allah Ta'ala angkat semua amalan kita pada bulan Ramadan. Tak kisah perkara tu kecil, walaupun sekecil Zahra. Okay, so Hana doakan semoga semua dipermudahkan, Allah Ta'ala beri kesihatan, Allah Ta'ala lindung kita, beri kesempatan kepada kita untuk kita sampai pada next Ramadan kan. Kita tak tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, so manfaatkan sebaik-baiknya kan. Walaupun kita ada few hours, kita ada 12, 1, 2, 3 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita ada lebih kurang 8 jam lagi untuk berpuasa. Manfaatkan 8 jam ni, kita fikir apa amalan yang aku nak buat, yang apa amalan yang aku nak buat yang tak pernah buat lagi mungkin sebelum ni, yang kita nak capai pada bulan Ramadan, ataupun checklist kita kan, checklist apa yang kita tak buat lagi pada bulan Ramadan, kita lakukan sekarang. Jangan tunggu next Ramadan. Ada yang macam okay, kali ni tak dapat nak buat amalan ni, tak apalah, tunggu next Ramadan. Siapa tahu yang kita mungkin kita tak sempat untuk pergi ke next Ramadan. Okay, so insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, minta maaf juga Kak Jizana, order WhatsApp Ana untuk kasih cover. Okay, boleh, tak apa, nanti Ana lepas ni Ana akan clearkan semua WhatsApp. Okay, Ana akan clearkan semua WhatsApp yang tanya status, yang tanya pasal promo, Ana akan clearkan semua insyaAllah. Okay, so sebelum Ana akhiri insyaAllah, lagi sekali Ana nak ajak ramai-ramai untuk follow, okay, untuk follow kita punya Telegram, okay, Arayan Hijrah Global Sendirian Berhad, untuk info terkini, dan juga kita punya YouTube channel. Boleh subscribe, like dan juga share kita punya YouTube channel, iaitu Arayan Hijrah dan juga Nur Hafizah Sa'ad. Okay, so insyaAllah akhiri share. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.